kali ini ialah kegravitian. Dalam tajuk ni di akhir bab anda kena tahulah apakah maksud hukum kegravitian semesta Newton. Hukum Kepler. Okay, itu semua tu benda yang baru. Kalau awak tanya abang kakak KBSM memang tak tahulah benda-benda ni. Mengapakah penting untuk mengetahui nilai penciptaan graviti planet-planet dalam sistem suria? Bagaimanakah satelit buatan manusia telah membantu memajukan kehidupan manusia? Kalau ikutkan kat sana tu dekat angkasa tu banyak satelit. Jadi 3 benda je untuk tajuk ni. Tajuk ni pendek tapi benda baru tough ada pengiraan. Pengiraan tu yang perlu awak hafal. Tak banyak pun, 3 je benda. Yang pertama, hukum kegravitian semesta Newton. Dia macam hukum graviti yang kita belajar penciptaan graviti tu lah. Tapi melibatkan planet, melibatkan matahari. Siapa yang minat nak sambung dalam bidang astronomi, astronaut ke dalam bidang kaji angkasa, sangat menarik tajuk ni sebenarnya. Hukum kegravitian semesta Newton, hukum Kepler dan satelit buatan manusia. Okey, ini laman informasi terdapat berbagai jenis satelit buatan manusia yang bergerak mengikut orbit masing-masing di angkasa lepas. Okey, macam kita kat Malaysia ni ada Misak 1, ada Misak 2, ada Razak 1. Okey, kita Malaysia ni ada 3 buah dah. Kalau negara lain, kalau ada 5, ada 7 satelit, macam mana agaknya pergerakan satelit di angkasa lepas sana tu? Okey. Maksudnya banyak tapi tidak berlaku pelanggaran antara satu sama lain. Masing-masing dia ada koordinat masing-masing, ada orbit masing-masing. Sebab dia bergerak mengelilingi bumi. Satelit dicipta untuk tujuan komunikasi, kaji cuaca dan pencerahan bumi. Okey. Ini tujuan dia lah. Macam kita ni kita boleh lihat apa yang berlaku seluruh negara menggunakan satelit. Internet tu adalah rangkaian yang menghubungkan kita pengguna ni komputer ke handphone ke ke satelit dan satelit tu pancar balik. Mengapakah satelit ini boleh bergerak pada orbit masing-masing? Dia ada koordinat, dia tak berlanggar antara satu sama lain. Ibarat macam planet-planet lah, dia tak berlanggar. Ini kan pula satelit tu banyak dah. Ada lebih daripada 1,000 pun tak tahu satelit kat situ, banyak. Beberapa ratus tahun yang lalu, saintis Isaac Newton telah mengkonsepkan satu hukum semesta. Yang ni yang kita belajar hukum gerakan Newton pertama, kedua dan ketiga. Pada masa tu tak ada lagi Isaac Newton ni khabar satelit bakal ada dekat angkasa. Tapi apa yang Newton bagi tahu tu, Newton kaji sekarang ni semua dah mentahkik hukum dia. Dah berjaya lah. Maksudnya satelit tu boleh dibuat. Semangat ingin tahu tentang alam semesta telah mendorong para saintis melancarkan kapal angkasa dan satelit yang boleh mengatasi graviti bumi. Dah ada dulu tapi tak secanggih sekarang ni lah. Kini terdapat kapal angkasa yang sedang bergerak menjauhi bumi. Kapal angkasa seperti ini membolehkan gambar foto planet-planet diambil dengan memanfaatkan ciptaan sains dan teknologi. Ada dah dulu ni. Kalau awak tengok zaman-zaman dulu dah ada dah gambar-gambar planet. Tak tahu bagi mana. Daripada sinilah, daripada kapal angkasa ni. Okay, ni tajuk kita yang pertama, hukum kegravitian semesta Newton. Okay. Konsep dia macam jatuh bebas tu lah yang kita belajar penciptaan graviti baru ni. Mengapakah durian jatuh terus ke bumi? Sebab apa? Dan yang tu mana macam kita jatuh ke bumi ya. Kita panggil bumi. Kita panggil tanah. Kita jatuh ke tanah. Mengapakah bulan boleh bergerak mengelilingi bumi? Anak-anak ayah dah berfikir seperti Isaac Newton. Okay, inilah orang yang bertanggungjawab sebenarnya mengkaji tentang hukum kegravitian tu. Hukum gerakan Newton pertama, 1, 2, 3 tu dia belakang. Jadi dia telah memerhatikan buah apple yang jatuh secara tegak ke bumi dan gerakan bulan mengelilingi bumi. Dua benda ni yang dikaji. Okay. Dan beliau menyebutkan suatu daya tarikan bukan saja wujud antara bumi dengan buah apple, tapi ada daya tarikan bumi dan bulan. Okay. So kita akan belajar tentang yang kedua ni, bumi dengan bulan. Tarikan bumi dengan bulan, peredaran planet-planet mengelilingi
bumi, planet mengelilingi matahari. Dia membincangkan bahawa daya graviti wujud di antara dua jasad. Yang ni yang kita ni lah di bumi. Seorang budak yang melompat ke atas akan mencecah. Sekejap baikkan Najwa. Seorang budak yang melompat ke atas akan mencecah semula permukaan di bumi. Okey. Apakah daya yang menyebabkan budak itu kembali mencecah permukaan bumi? Gini, satu lagi, dalam soalan jawapan untuk peperiksaan, jangan tulis budak itu melompat kembali ke tanah. Istilah tanah tu istilah kita kampung. Kita kena tulis istilah saintis, istilah fizik iaitu permukaan bumi. Okey? Ingat tu, kalau tanah tu kalau atas pemeriksa, kalau ketua pemeriksa kata diterima barulah betul jawapan awak. Kalau dia kata tak boleh, kena ayat sains, pangkahlah, sayang. Jadi istilah-istilah macam ini ni, awak kena faham lah permukaan di bumi itu mewakili tanah. Jangan tulis tanah lah. Okey? Jangan tulis ayat BM. Boleh ni? Boleh permukaan di bumi. Okey, molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Okey, kita punya udara semua ada di sekeliling kita. Okey, tapi ke angkasa ni pecutan graviti tak ada. Apakah daya yang pindah antara molekul atmosfera dengan bumi? Okey, yang ni daya antara molekul atmosfera dengan bumi. Daya apa? Daya apungan ke? Daya apa? Udara. Udara jatuh ke bawah tak udara? Udara konsep dia ada dua kan? Udara panas naik ke atas. Udara sejuk akan turun ke permukaan bumi. Okay? Bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Maksudnya, bulan tu dia duduk ke orbit dia je. Tak berlanggar pun dengan bumi, tak berlanggar pun dengan planet. Dia lalu sahaja ke orbit dia. Tu maksud bulan bergerak dalam orbit dia. Bumi mengenakan satu daya graviti ke atas bulan. Okay? Dan adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Ya atau tidak? Yang tu yang kita nak kaji lah. Apakah sebenarnya daya graviti? Okay, daya graviti dikenali sebagai daya semesta. Okay, samalah kalau soalan exam tanya daya semesta tu daya graviti lah. Kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Macam tadi lah. Okay, bumi mengenakan daya graviti kepada bulan, bulan pun mengenakan daya graviti kepada bumi. Rancang 3/3 menunjukkan daya graviti antara tiga objek, matahari, bumi dengan bulan. Okay, ini kita tengok bagaimana daya graviti antara dua jasad dapat diterangkan. Okay, semuanya melibatkan rumus lah. Nak terang ni macam kita juga nak bina bangunan supaya tidak runtuh, tak roboh. Atau nanti awak ambil arkitek ke, plan designer ke, pastikan ukuran awak betul. Okay, kalau ukuran salah maksudnya mungkin runtuhlah bangunan tu. Macam gini, kalau ukuran kita ni ukuran daya graviti, dia mungkin daya graviti tu akan lari daripada orbit dia. Sebab tu awak kena kira dengan betul. Okay, dalam biasa dia akan bagi gambar. Gambar. Jadi awak kena tahu ni matahari. Okay, kalau gambar macam gini ni, ni adalah bumi. Kalau white and black dalam kereta pun white and black juga. Okay, ni bulan. Jadi kena tahu gambar. Kena mahir gambar planet-planet. Ni planet Zuhal, Mushtari macam mana. Yang ada gelang tu, planet apa. Okay. Ni hubungan dia. Ada daya tarikan yang warna biru ni, ada daya graviti antara matahari dan bumi. Okay, sama juga tindakan bumi ke matahari. Kalau awak tengok anak panah dia saling bertindak. Okay, sama juga daya graviti antara matahari dengan bulan. Tanya abang saya dah boleh kelas. Okay, antara bumi dengan bulan. Okay, daya graviti antara bumi dengan bulan. Sekejap
Okey, pada tahun 1967, 1687, Isaac Newton mengemukakan dua hubungan. Yang ni yang melibatkan pengiraan. Okey, kalau awak tengok formula ni, formula apa? F berkadar langsung dengan M1 darab M2. Ni formula daya kan. F sama dengan MA. Okey. Tapi kat sini ni melibatkan dua objek. Dua objek yang kita belajar baru ni minggu lepas yang melibatkan pelanggaran momentum. Okey, melibatkan dua objek M1, M2. Dekat sini pun begitu jugalah. M1 tu merupakan jasad satu. Mungkin juga boleh jadi matahari. Mungkin boleh jadi jasad dua tu ialah bulan. Ataupun jasad dua tu bumi. Okey. Konsep dia mesti yang melibatkan dua jisim, dua jasad. Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Yang ni yang pertama. Maksudnya semakin bertambah daya graviti semakin tinggi hasil darab jisim dua jasad. Yang kedua, daya graviti berkadar songsan dengan kuasa dua jarak di antara jasad itu. Okey? Simbol jarak kat sini ialah R kuasa 2. Jadi untuk menerangkan konsep ni kita kena faham ada jisim jasad, ada jarak. Jadi kita boleh kira daya, kita panggil daya graviti ataupun daya semesta. Dua hubungan di atas dirumuskan menjadi satu hukum yang kita panggil sebagai hukum kegravitian semesta. Okey? Iaitu F berkadar secara langsung dengan hasil darab jisim dua jasad dan berkadar secara songsan dengan R kuasa 2 iaitu jari. Okey. So untuk ni awak kena tahu yang pertama hubungan tadi dan yang kedua kena tahu hubungan antara daya dan jari. Okey, ni konsep mengapakah daun yang layu itu bergerak ke arah bumi. Okey. Kedua-dua daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama. Sebab dia akan jatuh dengan konsep yang sama lah, dengan nilai yang sama. Hal ini menyebabkan daun dan bumi bergerak mendekati satu sama lain. Okay? Oleh sebab jisim bumi jauh lebih besar daripada jisim daun, yang ada soalan di luar daya graviti tiada kesan ke atas sebab tu kita tengok daun tu yang jatuh ke bumi. Bumi tu tak jatuh ke mana-mana. Faham tak konsep dia? Okay, kita ada dua jasad kat sini iaitu daun dan bumi. Okay, dua-dua mengalami graviti yang sama. Okay, jisim bumi jauh lebih besar daripada jisim daun. Tapi tak ada efek. Okay, daya graviti tiada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi sebab bumi besar. Sebab kita tak nampaklah bumi tu jatuh. Okay, sebab dia besar. Walaupun dia punya graviti dia sama. Jadi pemerhati hanya memerhatikan daun tu yang jatuh ke bumi. Jadi kita tak nampak bumi pun jatuh. Bumi tak jatuh pun. Tapi konsep gitulah. Jadi kena hafal yang ni, hukum kegravitian semesta Newton. HKSN, dia punya singkatan dia. Okay, menyatakan bahawa dua graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil jarak jisim dan berkadar songsan dengan kuasa dua jarak di antara pusat jasad itu. Ini dia punya hubungan dia lah. Refer kepada rumus tadi. Okay, tak ada masalah sebenarnya nak hafal sebab dia melibatkan rumus. Okay, jadi rumus dia, okay, malah dekat sini ialah G. Inilah adalah G besar ni lah kita panggil sebagai hukum kegravitian semesta. Okay, pemalang kegravitian nilai dia tetap. Yang ni tak perlu hafal, akan diberi dalam kueksa. Okay, tadi hubungan kadaran. Bila kita nak samakan dengan sama, kita kena dapat kecurunan. Okay, kecurunan kat situ tu kita panggil G. Okay, G itu adalah pemalang kegravitian. Nilai dia 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Bagaimana nak kira guna rumus tu? Okay, kita tengok contoh, hitungkan daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Daya graviti kat sini simbol dia F huruf besar.
Okey, box. Gisim durian dibagi 2 kilo, gisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 4. Jarak, mesti dia bagi jarak. Okey, 6.37 darab 10 kuasa 6. Nilai C diberi. Jangan hafal, tak perlu hafal apa benda ni. Cuma awak kena tahu rumus apa rumus saja. Okey? Masuk je nilai dalam rumus pertama. Ni rumus pertama lah kita. Okey, M sama dengan G M1 M2 per R2. Kalau awak faham ukur kegravitian, awak boleh tulis rumus ni. Tak ada masalah. Masuk nilai. Hati-hati tekan kalkulator. Itu saja. Okey? Ingat jejari dia kuasa 2 kat sini Jejari kuasa 2. Jadi masuk nilai G 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Boleh cuba kira kalkulator. Gisim dia yang M1 2. Gisim objek. Yang ni adalah gisim bumi. Okay. Dia bagi tadi kat atas tu. Gisim objek 2 kilo. Okay. Gisim bumi 5.97. Tak perlu hafal. Kira saja. Okay. Kalau awak tengok daya semesta dia, daya graviti yang bertindak tu ialah 19.63 Newton. Kita belajar konsep daya graviti kita ialah 9.81. Tu asas basic. Dia samalah melibatkan jisim bumi dengan jisim roket. Dua objek. Jasad, syarat dia mesti ada dua jasad. Sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti 4.98. Yang ni dia bagi F. Berapakah jisim roket? Nak cari jisim roket. Jisim bumi tu tetap. Okey. Kalau awak tengok semua nilai kat sini tetap, nilai R, nilai C besar, nilai jisim bumi tu tetap. Yang lain sahaja yang berubah. So dapat nilai dia 5.0 darab 10 kuasa 4. Okey. Next soalan biasakan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta. Okey, daya graviti bertindak antara mana-mana, mesti syarat dia mesti ada dua jasa. Maksudnya antara bumi dengan planet lain, bulan, bumi dengan bulan, bumi dengan matahari, planet mustari dengan bulan, planet mustari dengan matahari dan macam-macam lagi. Soalan tu banyak. Sebab banyak planet, banyak soalan boleh ditanya. Apakah kesan jisim dan jarak di antara dua jasad ke atas daya graviti? Jadi awak kena kira lah berapa daya graviti setiap planet. Okey, kena tahu. Cara nak hitung tadilah guna rumus tadi. Okey. Ni kesimpulan. Kesan jisim dan jarak mempengaruhi sebenarnya. Okey. Kesan jisim dan jarak di antara dua jasad pegun di bumi ke atas daya graviti itu ada hubungan dia, di mana semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. Okey. Kalau awak tengok kat sini F2 jisim dia besar. Okey, F1 jisim kecil. Jadi daya graviti bagi F1, daya 1 adalah lebih kecil daripada F2. Kalau awak tengok sini jisim dia sama. Okey, tapi berbeza dari segi jarak. Okey, daya graviti berkurang apabila jarak di antara dua jasad bertambah. Sebab dia tadi kita faham berkadar secara songsang. Okey. Ini jarak kecil. Jadi dia akan menghasilkan daya graviti yang besar. Kalau jarak jauh, daya graviti dia kecil. Jadi daya graviti F1 lebih besar daripada F2. Okey. Yang ni kesimpulan yang awak kena faham lah daripada hukum kegravitian Newton. Daya graviti antara dua jasad bergantung pada jisim dan bergantung kepada jarak. Dua tadi hubungan dia. M1, M2 dengan R2, R kuasa 2 tadi. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula, kalau tadi kita tengok objek di bumi dengan bumi. Sekarang ni kita nak tengok planet pula. Yang pertama kita tengok tadi, jasad di antara permukaan bumi dah. Okey, ni bumi dengan slide, bumi dan matahari. Okey. Dia beri, masing-masing dia ada jisim, dia akan bagi jisim ataupun jarak. Matahari jisimnya 1.99 darab 10 kuasa 3. Tak perlu hafal. Jangan risau dengan nilai tu. Tak perlu hafal. Okey. Yang awak perlu hafal ialah rumus tadi tu. M sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2.
jarak di antara bumi dengan matahari 1.50 darab 10 kuasa 11. Okey? Tengok saja, perhatikan je. Jangan takut. Jangan takut pada nilai tu. Tak ada apa pada nilai tu. Okey, sekarang ni dia bagi jisim bulan 7.35 darab 10 kuasa 22. Dia bagi jisim bumi 5.97, jejari bumi 6.37. Semua ni nilai tetap. Satelit di bumi buatan dia bagi satu lagi objek iaitu satelit. Jisim 1.20 darab 10 kuasa 3, jarak di antara bumi dengan satelit ialah 4.22 darab 10 kuasa 7. Okey. Berapakah daya graviti ke atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan? Berapa daya graviti dia? Okey. Macam mana nak kira? Jadi F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Nak ambil nilai mana? Okey. Satelit dengan bumi. Jisim satelit. Dia syarat dia mesti ada dua lah. Jisim satelit satu, jisim bumi satu. Okey. Lepas tu bagi jejari. Jejari mana yang kita nak guna? Okey. Ini dikata jejari bumi. Kita nak jarak di antara bumi dengan satelit. Okey. Dia tak boleh pakai jarak ni. Sebab dia tak dilancarkan lagi. Jadi kita kena pakai nilai jejari ini. Okey. So, jadi nilai dia, awak darab lah. Nilai kegravitian tadi 6.7. Apa nilai graviti dia? Tak ingat. Nilai C ialah 6.7 dalam 10 kuasa negatif 11. Okey, apa masuk nilai? Boleh kira G 6.67. Nilai satelit, nilai jisim bumi. Okey, lepas tu bahagi jarak yang berada di bumi sebelum dilancarkan. Tu nilai dia. So, awak akan dapatlah nilai pecutan graviti. Daya graviti, sorry. Okey. Bandingkan jisim bumi, jisim satelit dan jisim matahari. Mana lebih besar? Matahari 1.9 dalam 10 kuasa 30. Jadi matahari lebih besar berbanding dengan bumi dan satelit. Bandingkan jarak di antara bumi dengan satelit dan jarak di antara matahari dengan bumi. Jarak di antara bumi dengan matahari 1.5 dalam 10 kuasa 11. Lebih besar daripada jarak di antara bumi dengan satelit. 4.22 dalam 10 kuasa 7. Okey. Yang ni nak bandingkan, nak hitungkan kena kira guna rumus tadilah satu-satu. Okey. So kita pergi seterusnya. Boleh faham yang ni? Okey. Menghubung kaitkan pecutan graviti G. Okey, sekarang ni kita nak kaitkan pula nilai yang kita belajar. Nilai 9.81 tu dengan pemalar kegravitian semesta G. Okey, 9.81 meter per saat kuasa negatif 2. Nilai G 6.67 dalam 10 kuasa negatif 11. Ni rumus yang kedua. Okey. Kita ada F sama dengan mg, itu rumus berat. Ni rumus berat menurut hukum kegravitian Newton kedua. Okey. Daya graviti boleh diungkapkan. Hukum gerakan Newton kedua refer kepada daya. Daripada hukum kegravitian semesta, daya graviti diungkapkan sebagai F sama dengan G M1 M2 per R2. Apakah hubungan antara G kecil dengan G besar? Ni dia hubungan dia. Okey. M tu jisim bumi, M kecil tu jisim objek. Okey. Daya graviti yang menyebabkan objek jatuh dengan pecutan graviti F sama dengan mg. Yang ni pula F sama dengan G besar M1 M2 per R2. Okey. So dia punya hubungan dia. Okey. Ni. G sama dengan GM per R kuasa 2. Okey. Di mana nilai G adalah berkadar terus dengan jarak pada pusat bumi bagi kedudukan jejari R lebih kecil daripada R besar. Okey. R besar ni ialah jejari juga. Jejari juga R ni. R besar ni jarak. Okey.
Arc ni ialah jarak daripada pusat bumi arc kecil di mana jejari bumi arc besar sama dengan 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey. Arc besar tu nilai jejari bumi sahaja. Arc besar jejari bumi. Okey, arc kecil tu nilai jarak daripada bumi dengan objek lain lah. Nilai J adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak daripada pusat bumi bagi kedudukan arc kecil lebih besar daripada jejari arc. Okey, jejari bumi. Ni rumus kedua yang perlu awak ingat. Okey. Sebabkan hubungan pusat graviti dengan hukum kegravitian semesta. Rajah 1-2 menunjukkan sebuah satelit pada ketinggian H dari permukaan bumi di mana arc merupakan jejari bumi. Okey. Arc ialah jarak antara satelit itu dari pusat bumi. Maksudnya jarak antara dua objek lah. Iaitu kita panggil jejari orbit. Okey, ini adalah persamaan yang ketiga. Dikedudukan dengan ketinggian H ni, ketinggian H dari permukaan bumi. Pusat ni kita panggil permukaan bumi. Okey. Kalau awak tengok tu bukannya maksud bumi tu kena tengok objek gini. Kena tengok objek gini. Ni bumi. Okey, ni jarak dia. Ni adalah dia punya orbit dia. Okey, ni permukaan bumi. Kalau awak tengok tu macam pusat kan dia tunjuk. Bukan pusat tu adalah jarak permukaan bumi. Okey. Jadi nak hitung nilai jejari antara satelit dengan bumi ni sama dengan hasil tambah ketinggian campur dengan jarak bumi. Okey, jejari bumi, sorry. Jejari bumi RU besar. Dengan itu pencuitan graviti sama dengan GM per R campur H kuasa 2. Okey. Daripada R kuasa 2 tadi, R tu kita tukar kepada R campur H. Jadi kita dapat rumus yang ketiga, G sama dengan GM per R campur H kuasa 2. Okey. Di permukaan bumi, ketinggian H adalah kosong. Maka jejari R di sini adalah sama dengan jejari bumi. Pencuitan graviti di permukaan bumi diwakilkan dengan G sama dengan GM per R kuasa 2. Di mana M ialah jisim bumi sahaja. Okey. Yang ini kalau tidak melibatkan sebarang objek kedua. Okey, dia kata di permukaan bumi sahaja. Jadi permukaan bumi kita guna rumus G sama dengan GM per R kuasa 2. Kalau melibatkan dua objek, kita kena guna rumus G sama dengan GM per R tambah H kuasa 2. Okey. Kita tengok penggunaan rumus contoh 1. Tak perlu hafal ni nilai-nilai ni. Jangan takut nilai-nilai besar ni. Nilai-nilai besar ni awak just tekan kalkulator 5.97 ESP 24. Okey. Jisim bumi ialah 5.97. Diberi, jangan risau, tak payah hafal. Jejari bumi pun tak payah hafal, diberi nilai tetap. Hitungkan pencuitan graviti, diberi pembalas graviti pun tetap tak perlu hafal. Jangan takut dengan nilai ni. Okey. Cuma pastikan awak tekan kalkulator tu, pastikan betul. 5.97 ESP 24. Okey. Jarak tu betul. So sekarang ni soalan dia kita nak hitung pencuitan graviti di permukaan bumi. Okey, ada melibatkan dua objek ke sini? Dia cerita jisim bumi, jejari bumi. Satu objek sahaja, tidak melibatkan dua objek, dua jasad. Jadi kita guna rumus G sama dengan GM per R kuasa 2. Okey. Kalau awak tanya, teacher boleh guna R besar tu ke? R besar tu sekarang ni boleh guna. Sebab di sini konsep dia, bila di permukaan bumi, R kecil itu adalah sama dengan R besar. Kalau guna tukar jadi R besar kuasa 2 pun tak ada masalah. Boleh faham? Boleh Boleh. Jadi daripada sinilah kita akan dapat nilai yang tepat
pecutan graviti yang kita guna sekarang ni iaitu 9.81 meter per saat kuasa negatif 2. Yang ni lah yang nilai yang kita perolehi daripada persamaan ni. Okey? Begitulah cara bagaimana kita nak cari nilai G yang kita pakai sekarang ni. Okey? Nilai semua kat sini semua tetap. Dah kita panggil sebagai nilai teori yang digunakan di peringkat antarabangsa, semua guna yang sama. Okay. Bagaimana nak hitung nilai G ni lah bagaimana kita dapat 9.81. Boleh faham kan yang ni kan? Yang ni melibatkan jasad jisim bumi sahaja. Tapi contoh dua ni sekarang ni cerita dua jasad. Okey, iaitu satelit. Satelit imej radar orbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. Yang ni melibatkan H. Berapakah nilai pecutan graviti? Kita nak nilai G yang wujud di kedudukan satelit itu. Okey, diberi. Nilai ni semua diberi. Jangan takutlah diberi. Semua diberi. Cuma tugas awak fahamkan rumus, masuk nilai rumus. Okey, so kilometer kena tukarkan pada meter iaitu 480,000. Okey, masuk je nilai. G dah bagi 6.7 darab 10 kuasa negatif 11. Darab dengan M besar 5.97 darab 10 kuasa 24. Bahagi. Okey, ingat sekarang ni dia tak bagi R kuasa 2. Dia bagi nilai R besar dengan nilai H. Jadi kita kena gunalah rumus ni. R campur H kuasa 2. So nilai dia 8.49. Okey. Kalau awak tengok nilai ni adalah lebih kecil daripada nilai pecutan graviti yang berada di bumi. Yang kita hadapi sekarang ni, nilai kita 9.81. Sebabnya semakin jauh daripada kedudukan daripada luar atmosfera semakin jauh. Okey, kalau ke angkasa lepas, nilai itu mungkin lebih kecil. Okey. Sebab itulah nilai sekarang ni satelit dia masih bergantung kepada daya tarikan bumi. Kalau tak betul dia punya koordinat dia, kedudukan dia akan menyebab satelit tu jatuh. Yang macam kesnya China hantar itu tu, satelit dia jatuh. Okey? Sebabnya nilai tu tak betul. Kedudukan orbit tu tak betul, tak tepat. Jadi dia masih ada daya tarikan graviti. Kalau nilai 8 ni daya tarikan graviti tu kita panggil kuat lah. Berbanding dengan betul-betul kita berada di angkasa lepas, terapung. Tu memang ringan lah. Okay. So sekarang ni ceritanya adalah nilai tu besar. 8.99 tu besar. Sebab tu lah satelit tak jatuh ke bumi. Dia masih lagi ada daya tarikan graviti. Okey, sebab apa pentingnya kita tahu nilai pecutan graviti? Yang tadi tu lah. Salah satunya tak jatuh satelit kita tu. Okey. Planet, daya graviti merupakan daya semesta. Oleh itu rumus G sama dengan Jm per A kuasa 2 boleh digunakan untuk menghitung pecutan graviti di permukaan jasad lain. Okey, seperti planet, bulan dan matahari. Planet manakah yang mempunyai pecutan graviti yang paling besar? Yang manakah yang paling kecil? Jadi awak boleh kira satu-satu. Yang ni disuruh buat think, pay, share. Kira satu-satu. Yang manakah paling besar, yang manakah paling kecil. Apabila nilai pecutan graviti di permukaan sebuah planet diketahui, maka magnitud daya yang graviti yang bertindak di atas sesuatu objek di permukaan planet boleh dihitung. Okay. Yang ni kalau yang minat betul-betul ni, dia betul-betul kira ni, cari yang manakah lebih kecil, yang manakah lebih besar. Okay, ni dia punya kesan graviti rendah, kesan graviti pendek. Okay, boleh kira ni. Kira dia guna nilai, tadi tu lah, Gm per A kuasa 2. Okay, ni puing angkasa. Awak boleh scan sini, awak boleh tengok lah macam mana nak kira. Okay, so next kita tengok. Di bumi, manusia hidup dalam persekitaran yang mempunyai pecutan graviti 9.81. Semasa penerokaan angkasa sama ada jauh dari bumi atau berhampiran dengan planet lain, badan angkasa boleh terdedah kepada keadaan graviti rendah atau graviti tinggi. Apakah kesan graviti terhadap pembesaran manusia? Okey, sekejap kita tunjuk ni.
Um, yang ni boleh tengok pada awak punya share dalam apa dah? GC. Kegravitian. Okay. Kita tengok ada tak nilai kat sini dia bagi planet punya. Ni nota ni boleh tengok, nota ni sekali dengan jawapan. Sama je yang dibincangkan sebab nota ni berpandukan buku teks. Sinar matahari, satelit, GM191, G dengan up. Okay, ni cerita yang nampak kan ya? Boleh tengok pada tutorial awak. Ni cerita maksudnya semakin jauh daripada pusat bumi nak ceritanya, okay, pecutan graviti semakin kecil. Boleh nampak tak nilai ni yang kita bagi ni? Boleh. Nampak tak? Nilai A tu. Boleh. Nak covernya sebab apa di angkasa lepas tu nilai pecutan graviti tu makin kecil. Sikit. Okay. Kalau dekat bumi nilai A yang kita sekarang ni kita pakai 9.81. Kalau 2 kali jejari bumi, 2 kali R, okay, jarak dia nilai tu makin kecil menjadi 2.45. Kalau 3 kali ganda jauh, okay, jarak dia 1.09. 4 kali ganda jauh daripada permukaan bumi 0.612. Kalau 5 kali ganda, okay, 0.392. Sebab itulah di permukaan angkasa lepas tu kita panggil pecutan graviti sangat rendah dan menyebabkan objek-objek semua terapung. Sebab sangat rendah nilai dia. Boleh faham hubungan antara jejari yang tu? Okay. Nextnya adalah yang kita nak kira tadi ni. Membandingkan pecutan graviti antara planet-planet. Okay. Yang tadi dalam kutip tu tak ada nilai. Yang ni dia bagi nilai dah. Yang ni nilai ni tak perlu hafal juga. Akan diberi dalam kuisa lah. Cuma sekarang ni kita nak tengok nilai mana G yang kecil, nilai manakah G yang besar. Bumi 9.8, matahari 274. Jadi matahari ni adalah G dia paling besar. Bulan 1.6, okay, Mare 3.7 ni planet-planet ni, belakang ni nak kira ni guna rumus tadi lah. G M per R tu. Okay, Venus 8.9, Merkuri 3.7. Merkuri utari kan? Venus apa? Mustari. Jupiter apa? Zurah. Tak ingat je. Saturn apa Saturn? Neptune. Dia belajar. Tak tahulah dia cakap. Okay, kena Google. Alright, Saturn 10.4. Kalau awak tengok, ada 2 nilai yang kecil kat sini. Nilai yang kecil kat sini, yang biasa dan jalan biasa, matahari nilai yang paling besar G dia. Bulan nilai yang paling kecil itu 1.6. Okay, bulan tu bukan planet lah. Aduh. Laju pula. Okay, Uranus 8.8, Neptune 11.1, Pluto 0.7. Pluto ni dah tak ada dah. Sebab dia sangat kecil nilai graviti dia. Jadi soalan yang tadi tu, planet manakah yang mempunyai pecutan graviti yang paling besar? Okay, planet Jupiter. Okay, Jupiter nilai dia 24.8. Matahari dengan bulan ni kita tak ambil kira sebab ni adalah bukan planet. Okay, ni planet yang paling besar ialah 24.8. Dan berapakah yang paling kecil kalau ikutkan sini? Pluto lah kan. Tapi Pluto dah tak ada dah. Jadi kita pakai siapa yang paling kecil yang kedua?
Planet manakah yang punya percepatan graviti yang paling hampir? Yang kecil tadi, yang kedua kecil selain Pluto. Uranus 8.8. Marikh. Okey. Marikh dengan Merkuri sama 3.7. Yang itulah yang kedua kecil. Kalau ikutkan Pluto lah yang paling kecil. Yang mana yang hampir dengan bumi? Okey. Bumi 9.8. Jadi yang paling hampir Venus 8.9. Ada lagi yang paling hampir? Saturn 10.4. Okey. Saturn 10. Kita enakkan kita punya graviti kita 10. Saturn dengan Venus yang paling hampir. Okay, seterusnya soalan dia tadi. Apakah faktor yang menentukan nilai pencutan? Yang tadi dua tu lah, jisim dengan jejari. Okey, seterusnya kita tengok faktor. Kesan graviti tinggi, kesan graviti rendah. Okey, mengukur maklumat tentang kesan graviti terhadap tumbesaran manusia. Kalau kesan graviti rendah, rendah kat sini yang tadi tu lah, yang kalau kita pergi ke bulan, orang pergi bulan, orang pergi ke planet apa ni yang paling kecil, Merkuri ke, Marikh ke, dia akan mengalami ketumpatan jisim dia kurang. Sebab itulah kalau kita tengok angkasawan kita bila dia berada di angkasa lepas, dia terapung. Bila dia sampai kat Malaysia, dia tak boleh jejak tanah, lembik. Okey, sebab dia mengalami ketumpatan tulang yang berkurang, kurang ketumpatan tulang. Jadi macam rapuh tulang dia, lembik. Jadi kerapuhan tulang juga akan menjadi lemah dah. Dan tiada, sebab apa? Sebab tiada rintangan tulang, lebih memanjang. Tak ada kesan tu. Saiz peparu. Okey. Saiz peparu dia mengembang ke mengecut? Yang tu yang kena explore lah. Tak ada jawapan kat sini. Sistem peredaran darah dan juga tekanan darah. Yang tu yang kita nak kena tahu. Tak ada tak ada kajian tu yang lain tu. Kita tengok lain. Kita tengok semula. Okay, next. Kita pergi balik ke buku tadi. Yang ni boleh explore sendirilah ni. Kesan graviti rendah, kesan graviti tinggi. Okay, seterusnya. Daya memusat dalam sistem gerakan satelit planet. Okay. Panjang 31 menunjukkan 3 kedudukan bagi sebuah planet. Okay. Yang mengorbit bumi dengan laju seragam. So kita ada 3 satelit. Macam biasalah kalau komunikasi memang kita perlukan 3 satelit ni. Sebab apa? Sebab kita dapat komunikasi lebih berkesan lah. Kalau awak tengok 3 kedudukan satelit ni sedang orbit, dia lalu kat bumi, dia tak berlanggar pun. Okay? Dan dia bergerak secara perlahan. Dia tak pegun, dia bergerak dengan laju yang seragam, iaitu pencutan dia sifar. Soalan dia, jasad yang sedang bergerak, okay, yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Okay? Laju jasad satelit tu antara satu sama lain tu berbeza laju dia. Tapi masing-masing seragam malam. Masing-masing bergerak tu dengan laju malam. Apakah daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat? Okey. Sekarang ni kita panggil dia sebagai daya memusat. Tadi daya graviti, daya semesta, kegravitian, daya hukum kegravitian. Yang ni pula ialah daya memusat. Okey, yang ni boleh buat di rumah masing-masing. Daya memusat. Okey. Ambil straw, ambil tali, ambil pemberat batu ke. Lepas tu air awak isi sikit dekat ni, pemberat ni boleh gunakan botol air, letak air sikit. Okey. Lepas tu awak tandakan berapa jejari awak nak guna. Di sini dipakai jisim 200 gram, air tu isilah 200 gram. Okey. Yang ni jejari 1 cm. Pastikan klip buaya berada pada jarak 1 cm dari hujung. Okey. Yang ni jarak ni 1 cm.
Daripada sini dan awak akan dapat satu daya memusat. Yang kita nak yang kat tengah ni ialah bumi lah. Yang ni adalah orbit yang mengelilingi bumi. Jadi boleh buat main-main yang biasanya. Biasa suka-suka awak main-main benda tu. Bagi suatu jasad yang melakukan gerakan membulat, ni gerakan membulat, terdapat satu daya sebenarnya yang bertindak ke atas arah yang menuju ke pusat bulatan itu. Dan arah tu, daya tu kita panggil sebagai daya memusat. Yang keliling-keliling tu ialah daya memusat. Okey. Daya tu refer kepada pergerakan jari lah. Magnitud daya memusat bergantung kepada yang pertama jisim jasad. Okey. Yang kedua laju linear. Dan yang ketiga jejari bulatan. Okey. So ada formula seterusnya. Yang kelima dah ni formula ni. F sama dengan mv kuasa 2 per R. Di mana F ialah daya memusat, M jisim, V laju linear, R jejari. Kalau tadi formula tadi sebelum-sebelum ni tak ada lagi yang melibatkan hal laju dengan melibatkan hal laju lah. Kecuali ni. F sama dengan mv kuasa 2 per R. So kalau soalan tengok je ada perkataan hal laju, tu maksudnya refer kepada daya memusat. Sebab kadang-kadang pelajar dia confuse. F ni semua sama. F tu ialah daya graviti, F tu ialah daya semesta, F tu ialah daya memusat, semua F. Okay? Jadi ramai pelajar confuse. Padahal benda yang sama je lah, mewakili daya. Okay, ni dia punya soalan. Kalau tengok ni, daya memusat yang digunakan dalam acara lontar peluru, kita panggil daya memusat juga. Menunjukkan seorang atlet acara lontar tukur besi sedang memutarkan tukur besi dalam suatu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Berapakah daya memusat yang bertindak? Diberi laju serangan 20. Masuk saja dalam rumus. Jisim dia 7.2, jejari dia bagi 1.8. Okey. Hal laju 20 kuasa 2. So dapat daya memusat dia 1600 Newton. Boleh faham tak daya memusat tu apa? Boleh kan? Daya yang bergerak ke atas suatu objek. Bolehkah sebuah satelit berorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh enjin roket? Kemungkinan untuk gerakan sedemikian telah diramal oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Okey, nak pergi ni, nak bawa satelit pergi ke angkasa lepas ni, boleh ke tanpa enjin roket? Kita pun hantar dengan enjin roket, letak satelit kat orbit dia. Dah setting, kita setting betul-betul kat bumi ni. Okay. Enjin roket ni hanya sebagai perantara, lepas pun tembak dia sampailah kat orbit dia. Lepas tu satelit ni duduklah sini. Tu masuk dia. Jadi nak hantar kena guna enjin roket. Kalau awak tengok yang Cina tu kan dia hantar dengan enjin roket kan. Dia punya enjin dia. Objek dilancarkan dari P dengan laju linear. Yang ni cerita dia. Yang pertama, objek dilancarkan dengan laju linear yang rendah akan mengikuti lintasan dan tiba di permukaan bumi di Q. Objek yang dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi akan mengikut lintasan 2 yang membulat mengelilingi bumi. Objek itu tidak akan kembali semula ke bumi. Okey? Kalau objek yang pertama yang macam yang Cina itu, sebab tu dia akan jatuh semula. Okey, sebab dia punya laju linear dia tidak kuat, rendah. Jadi dia pun sampailah, tibalah kat bumi, jatuh kat lautan itu. Inilah cerita dia sebab apa dia jatuh. Okey, kalau betul-betul dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi, dia akan mengorbit bumi dengan sempurna. Macam lintasan yang kedua ni. Faham tak? Lintasan ni lah yang melihat objek satelit-satelit tu dia akan jatuh bebas di permukaan mengelilingi bumi. Dia ada jatuh bebas kat situ. Okey, ini ramalan Isaac menjadi kenyataan pada masa kini dan begitu banyak satelit buatan manusia mengorbit mengelilingi bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujahan roket. Okey. Dia boleh bergerak sendiri. Satelit sentiasa mengalami daya graviti yang bertindak ke arah pusat bumi.
daya graviti ke atas satelit bertindak sebagai daya memusat kita panggil. Jadi daripada formula F sama dengan MA, A sama dengan V kuasa 2 R. So kita dapatlah ni lah formula asas yang kita guna tadi lah. Di mana V ialah laju linear, kuasa 2, R ialah jejari orbit. Sama. Yang ni pula penggunaan rumus tadi dekat soalan angkasa lepas. Soalan yang melibatkan satelit. Okey. Dia bagi darjah 3.19 menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca yang sedang mengorbit mengelilingi bumi. Ni ya. Bumi lah. Pada ketinggian 480. Yang kita belajar tadi, age tu, 480 dia bagi. Laju linear ialah 7.2. Tak perlu hafal, semuanya dia boleh dah periksa. Yang jari bumi, art pun tak perlu hafal. Yang nak berapakah pecutan memusat satelit itu? So masuk nilai, kena cari dulu berapakah nilai A. A sama dengan V kuasa 2 per R. R kat sini adalah R campur H. Jadi dapatlah pecutan 8.48 meter per saat. Ni adalah rumus pecutan. So soalan yang tadi yang pertama, hukum kegravitian semesta. H sama dengan G tu M1 M2 per R kuasa 2 yang melibatkan hal laju F sama dengan MV kuasa 2 per R. Sekarang ni pula soalan yang melibatkan pecutan. Jadi rumus dia A sama dengan V kuasa 2 per R. Boleh Rumus semua tak sama tu. Seterusnya jisim bumi dan matahari. Rumus jisim bumi dan matahari boleh diterbitkan menggunakan rumus hukum kegravitian dan rumus daya memusat. Soalan tajuk ni memang banyaklah rumus. Ni konsep dia. Besarkan sikit. M huruf besar tu jisim bumi, M kecil jisim bulan. Jisim bumi ni biasanya tetap. Yang jisim yang kedua tu boleh berubah. M yang kedua ni, M jasad kedua ni boleh jadi satelit, boleh jadi objek, apa-apa saja. Boleh jadi planet. Yang ni M kecil ni boleh ubah. R ialah jejari orbit bulan sebab melibatkan bulan. Kalau melibatkan planet, R planet lah. T ialah tempoh peredaran. Sekarang ni melibatkan masa. Tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi. V pula ialah laju linear yang kita belajar tadi dah. Laju linear. So dapatlah hubungan dia. Laju linear V sama dengan jarak per masa. Alright. Ni dia punya, dia suruh awak isi sendiri ni. So awak pun dapatlah hubungan dia, gantikan V sama dengan 2 pi R per T. Susun rumus matematik. Dapatlah rumus akhir dia kat bawah ni. Ni dia. M sama dengan 4 pi kuasa 2 per R kuasa 3 per GT kuasa 2. Untuk menentukan jisim bumi atau jisim matahari lah. M tu boleh bumi, M besar tu boleh juga matahari. Jadi 4 pi kuasa 2 ni, pi ni awak tekan je kalkulator. R kuasa 2 tu jejari ke mana-mana. G tu hukum kegravitian semesta, pecutan pemalar graviti G. T tu pula benda baru seterusnya, iaitu masa peredaran mengelilingi objek. Kalau mengelilingi bumi, bumi lah. Kalau mengelilingi matahari, matahari. Itu rumus yang keenam. Pukul 1 dah ni. Ni yang kedua hukum Kepler. Kita ambil sikit lagi masa. Hukum Kepler tak banyak. Awak kena hafal hukum Kepler ada 1, 2, 3, 4. 4 asalnya. Yang pertama, orbit bagi setiap planet adalah elips dan matahari berada di situ daripada fokusnya. Ini hukum Kepler pertama. Orbit bagi setiap planet adalah berbentuk elips. Dia mengelilingi apa? Dia mengelilingi matahari. Ni model horizontrik ni. Yang mana kita guna sekarang ni lah. Yang ahli astronomi gunakan sekarang ni. Next hukum Kepler yang kedua.
Okey. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dengan selang masa yang sama apabila planet bergerak dengan orbit dia. Okey, nak faham yang ni banyak guna matematik dalam tajuk Kepler ni. Jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak daripada A ke B. Okey, sama ni nak gerak ke A, B, C, D tu sama. Tapi kalau awak tengok area luas dia berbeza. Luas kawasan AFB adalah sama dengan luas kawasan CFD. Okey. Sebab apa dia boleh bergerak dengan laju yang sama, masa yang sama sebab luas yang sama. Jarak AB adalah lebih besar. Ni yang berbezanya ialah jarak. Jarak AB adalah lebih besar daripada jarak CD. Kalau awak tengok jarak dia berbeza. Hal ini bermakna planet itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi daripada A ke B berbanding C ke D. Okey. Maksudnya A ke B ni lebih laju berbanding C ke D. Walaupun dia punya jarak dia jauh. Tapi dia akan sampai dengan masa yang sama disebabkan luas dia sama. Awak kena minat tajuk ni. Memang tough sikit lah. Okey, itu hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler yang ketiga. Kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejarinya. Ni. Kuasa dua tempoh orbit planet. Orbit itu dia nak orbit planet. Okey, adalah berkadar terus dengan 3 kali jejari. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Sebagai contoh, bumi mengambil masa setahun untuk satu orbit lengkap. Lengkap nak pusing tu. Tapi Zuhal dia ambil masa 29.5 tahun. Barulah dia lengkap nak kelilingi matahari. Ni. Inilah cerita dia. Yang paling banyak sekali, okey, setengah tahun. Setengah tahun otarik. Otarik dia pusing 2 kali setahun. Surah 0.6 tahun. Bumi setahun. Marikh 1.9 tahun. Yang inilah T kuasa 2 per R kuasa 3. Bergantung kepada jejari dia. Ushtari 11.9 tahun. Zuhal 29.5 tahun. Uranus 84 tahun. Neptun 164.8 tahun. Barulah dia berjaya mengelilingi satu lengkap orbit ni. Okey. Bergantung kepada jejari. Kalau awak tengok otarik dekat Zurah, bumi dekat Neptun yang paling jauh. Tu masuk R kuasa 3. Okey. Hukum Kepler ketiga boleh dirumuskan menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan konsep membulat. Ni hubungan dia. Okey. Sekejap. Okey, ni dia punya hubungan dia. Hubungan ni pula bawa kepada satu rumus baru. Banyak rumus tau. Okey. Daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet itu. Perhatikan rajah 3.28 yang menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Dengan menganggap orbit planet yang mengelilingi matahari adalah bulatan. Yang tu yang kita nak faham tu konsep elip, konsep orbit. Kita boleh terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit dalam hukum Kepler. Okey. So dapatlah ni hubungan dia, dapatlah formula dia. Ni formula hukum yang terakhir dia. T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 per GF darab R kuasa 3. Yang kita masukkan nilai ni. Okey. 4 pi kuasa 2 tu adalah hubungan antara hukum Kepler, daya memusat. Okey. Dia dapat rumus hukum Kepler, rumus yang ketujuh. Ni bagaimana dapat rumus ni? Merujuk hukum Kepler ketiga, T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Kita gabungkan dua rumus ni, masukkan V sama dengan 2 pi R. So kita dapat T kuasa 2, 4 pi kuasa 2 per GM darab R kuasa 3. Okey. Di mana K ni adalah pemalar.
K tu bersamaan nilai dia 4 pi kuasa 2 per GM. Kalau dalam graf dia bagi awak hanya masukkan nilai keseluruhan graf K sahaja. Kalau soalan dia melibatkan graf T kuasa 2 melawan R. Okey. Inilah rumus yang ketiga. Jadi persamaan T1 per T2 kuasa 2 sama dengan R kuasa 3 ni boleh digunakan untuk menghitung tempoh orbit T dan juga jejari R. Okey, tu rumus akhir dia lah. Rumus hukum Kepler. Yang ni kalau melibatkan objek dua lah, bumi dan planet Marikh. Sangat menarik sebenarnya tajuk ni, interesting bagi mereka yang berminat. Okey, cari orbit bumi, tempoh orbit bumi dan tempoh orbit Marikh. Ni dia masuk je nilai, dia bagi, tak perlu hafal, cuma hafal rumus saja. Nilai-nilai tu tak perlu hafal. Okey, kecuali awak betul-betul ambil core bidang ni, nanti awak kena tahulah, kena hafal mulut nilai-nilai tu. Okey? Awak mana besar, awak mana kecil kat tadi tu. Okey, last tajuk ni yang ketiga, tak ada dah sikit lagi. Okey, satelit buatan manusia. Okey, satelit yang kita sekarang ni semuanya dibuat, bukan Malaysia yang buat orang lain yang buat, kita ambil je, kita bayar duit je. Menunjukkan stesen angkasa antarabangsa ISS yang kalau awak tengok yang Datuk Syekh Muzaffar tu, okey. Inilah dia punya ISS, dia duduk kat sini lah selama 2 minggu. Okey. SSS boleh dilihat dari bumi kerana bersaiz besar. Besar ni SSS ni. Nak pergi tu bawa sepak dia ni. Ni solar ni semuanya. Dilihat dari bumi kerana bersaiz besar dan orbit pada ketinggian 408 km je berada dekat bumi. Satelit bisa sukar untuk dilihat kerana bersaiz kecil. Okey. Satelit akan bergerak dengan orbit pada ketinggian tertentu dengan laju linear. Kalau kita duduk kat bumi, kita boleh tengok kita punya misak kita ni. Ni misak ni. Okey. Ni ISS. Rumus daya musak dan hukum keravitian digunakan untuk menerbitkan. Nak letak ni misak ni, kena ada rumus dia. Nak letak, nak tembok mana roket tu nak tembok misak ni. Kena ada lah. Kalau tak, sama ada dia jatuh ataupun dia akan mengorbit bumi dengan baik lah. Okey, ni satelit dan dia dekat dengan SSS lah yang kontrol dia. Okey. Yang ni dia punya pergerakan dia, orbit sebuah satelit sama je dengan orbit sebuah planet. Tapi dia tak ada dekat dengan planet. Dia dekat dengan bumi. 408 km je daripada bumi. Okay, kalau kita pergi 408 km agaknya sampai mana tu? Kalau betul-betul jarak di bumi lah. Jisim bumi M, jisim satelit M kecil. Okay. Yang ni yang tadi ni ulang balik tapi melibatkan tempoh peredaran. Jadi kalau nak kira hal laju, okay, guna rumus punca kuasa 2 GM per R. Ni rumus dia lah. Okay. Yang ni adalah recall back daripada tadi tu, Jawa tadi. Oleh sebab GM adalah malah laju linear bergantung kepada jejari objek. Okay. Yang ni rumus laju linear yang melibatkan dua objek tu lah, dua planet. Satelit, dua objek satelit dengan bumi. Jadi punca kuasa GM. M kat sini bumi lah. Okay, R ni bumi, H ni adalah jarak daripada satelit ke bumi. Okay, ni konsep dia. Boleh faham tak? Sama yang tadi, yang awal tadi. Okay. Ni rumus GM per R. Tak perlu hafal, masuk nilai sahaja. Okay. Satelit geopegun dan bukan geopegun. Satelit dia ada dua jenis. Geopegun dengan bukan geopegun. Kalau geopegun dia hanya ada, dia akan berada di orbit dia. Kita panggil orbit dia orbit bumi geopegun. Dan dia ada tempoh 24 jam sama dengan putaran bumi dia bergerak. Tu kalau geopegun. Kalau bukan geopegun, okay, dia sangat slow. Kadang-kadang slow, kadang-kadang tinggi. Okay. Dia orbit dia mengelilingi bumi ada tempoh dia lah. Kalau dia slow, orbit dia lebih pendek. Kalau lebih tinggi, kalau lebih tinggi dia lebih pendek. Kalau lebih rendah dia lebih panjang masa dia mengelilingi bumi tu lah. Berada di kedudukan geografi yang berubah-ubah. Tak tahu duduk mana.
Okey, tak ada dah tajuk ni. Ni adalah rumus-rumus yang pelawak tahulah dalam tajuk ni. Ni. Satelit geopegun dengan beza bukan geopegun. Yang kat tengah ni yang sama. Yang lain tu tak samalah. Arah gerakan sama dengan arah putaran. Ni arah gerakan tak perlu sama. Tempoh 24 jam. Kadang-kadang pendekkan padan laju. Okey, untuk apa fungsi dia? Kalau kita misak, kita guna ni, misak ni untuk satelit komunikasi. Ni banyak ni lah. Tiongsak, Razaksak, Pipik, ISS. Ada berapa ni? 2, 4, 5, 6. 6 kita punya satelit. Ni untuk perimejan bumi. Okay, GPS dan juga kaji cuaca. Yang tu Tiongsak. Okey, ni hal laju lepas. Hal laju lepas ialah hal laju minimal yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa. Okey? Boleh jadi dia akan terlepas ke angkasa. Ni ni kalau tengok terlebih. Tenaga kinetik sama dengan setengah mv kuasa 2. Bila dilancarkan menunjukkan sebuah objek dilancar dengan hal laju lepas. Objek itu boleh mengatasi daya graviti dan bergerak bergerak secara malah sehingga jarak infinity dari bumi. Di mana tenaga keupayaan dia, rumus dia U sama dengan GMM per R. Melibatkan tenaga graviti dan juga tenaga keupayaan. Jadi formula hal laju lepas dari bumi V sama dengan GM per R. Hal laju lepas ni yang kita gunakan roket apa semua tu lah, nak lancar daripada bumi mesti melebihi pecutan graviti bumi. Kita panggil sebagai hal laju lepas. Hal laju lepas ni bergantung pada objek tu lah. Objek benda yang kita hantar kat ruang angkasa. Hal laju lepas dari bumi yang tinggi iaitu 9,200 membawa manfaat dan implikasi kepada manusia. Sebab apa? Antara manfaatnya ialah bumi berupaya mengelilingi lapisan atmosfera di sekelilingnya. Molekul-molekul dalam atmosfera bergerak dengan laju linear purata 500 meter per saat. Iaitu jauh lebih kecil daripada hal laju lepas. Yang ni kebaikan dia lah. Maksudnya hal laju yang berlebihan tu keluar daripada atmosfera bumi. Hal laju lepas dari bumi yang tinggi juga membolehkan kapal terbang komersial atau jet pejuan terbang sehingga aras yang paling tinggi dalam atmosfera tanpa kemungkinan terlepas ke angkasa lepas. Tak terlepas keluar lah. Laju linear kedua-dua masih lebih rendah daripada hal laju lepas dari bumi. Tapi roket kita kena guna hal laju lepas lah. Pelancaran roket memerlukan kuantiti bahan yang besar. Sebab apa? Sebab kita nak menghasilkan hal laju lepas yang lebih tinggi dari bumi untuk menghantar dia ke angkasa lepas. Itu baru kita guna hal laju lepas. Tak ada dah BGM ni nak kira hal laju lepas. Setiap planet mempunyai hal laju lepas yang berbeza lah. Boleh tengok dekat tutorial tu dia ada pengiraan dia. Ini contoh pengiraan, boleh tengok lah. Tak ada dah. Sorry ambil masa yang lama, nanti